Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Akif bin Rahizat. Saya daripada kumpulan 12 dan kumpulan saya telah diberi tajuk Universal Integrated System ataupun ISI 2020. Dan pada kali ini saya hanya akan memberi pengenalan tentang apa itu ISI 2020. ISI 2020 merupakan piawaian yang dilancarkan sebagai usaha untuk mencapai kecemerlangan kualiti melalui semangat yang digiatkan semula dalam diri manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia, mengikut kaedah Islam dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan mutlak. Oleh itu, manusia akan selalu mencari jalan untuk mencipta jalan menuju ke arah yang sesat walaupun petunjuk itu telah diberi olehnya. Penggabungan nilai-nilai Islam bertujuan untuk mencegahnya daripada berlaku. Oleh itu, nilai-nilai Islam harus disatukan dengan apa-apa pengaturan sekalipun, termasuk elemen yang membawa kepada pengembangan standard Malaysia. Seperti yang disampaikan oleh beberapa ulama Islam, kerangka nilai Islam yang menggabungkan 10 elemen iaitu Tauhid, Khilafah, Ibadah, Ilmu, Halal, Haram, Istilah dan juga Dia. Akhir sekali, rangka kerja pertama kali dibentangkan di Seminar Pengetahuan dan Nilai oleh International Institute of Advanced Study. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Menjawi dari kumpulan 12. Di sini saya akan membentangkan objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian. Yang pertama, etika kerja yang positif dan juga cemerlang serta mampu mengimbang rohani dan bahan. Yang kedua, supaya dapat mewujudkan satu mekanisme yang efektif untuk merealisasikan prinsip-prinsip pengurusan Islam. Yang ketiga, dapat mengubah serta membangunkan alat peningkatan kualiti dan alternatif. Yang terakhir, dapat menerapkan secara universal unsur moral dan etika dalam proses pekerjaan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akmal. Hari ini saya akan membentangkan tentang kaedah kajian kumpulan kami jalankan. Di sini terdapat 2 kaedah kajian yang kami gunakan, iaitu kaedah kajian bahan rujukan dan kaedah kajian dengan melayari internet. Untuk kajian dengan menggunakan bahan rujukan, kami bermula dengan kaedah yang utama, iaitu membuat banyak rujukan ke atas buku-buku dan jurnal. Terdapat banyak maklumat yang kami temui yang berkaitan tajuk kami, iaitu Universal Integrated System ISI 2020 sebagai alternatif ISO di Malaysia. Dalam kaedah ni ada 3 proses yang kami jalankan, iaitu proses pengumpulan, pemilihan dan pemeriksaan. Untuk proses pengumpulan, kami kumpulkan buku-buku ilmiah atau jurnal yang berkaitan tajuk kami. Proses seterusnya, kami memilih bahan rujukan yang paling sesuai dan relevan dengan tajuk. Akhir sekali, kami memeriksa semua bahan rujukan yang dipilih tadi untuk menjamin penggunaan bahan tersebut adalah betul dan sesuai. Sebenarnya untuk bahan rujukan ni kami mencari dalam Google dalam bentuk soft copy saja. Seterusnya, kajian dengan kaedah melayari internet. Seperti yang sedia maklum, dalam internet ni terdapat banyak maklumat yang boleh kita cari. Sebagai contohnya, kami mendapat maklumat tentang ISO makanan halal yang ditetapkan dalam Malaysia dengan melayari laman web rasmi pihak berkenaan, artikel, pihak-pihak media dan sebagainya. Selain itu, kami boleh dapatkan bahan rujukan jurnal yang diupload dalam internet oleh penyelidik lain. Dengan itu, kami lebih faham masalah-masalah kajian yang dibincang. Seterusnya, kami dapat menganalisis hasil kajian dengan lebih sistematik berdasarkan maklumat yang lebih tepat dan mendalam. Nama saya Muhammad Afiq Izzat. Saya dari kelas BMMV Section 1/1. Seterusnya kita ke dapatan kajian. Hasil daripada kajian yang dilakukan secara umumnya, JAKIM merupakan badan yang telah menjadikan garis panduan produk halal secara komprehensif. Bidang kerja ini merangkumi semua prosedur, iaitu pemeriksaan, pengesahan dan permohonan sijil halal. Kita pergi yang pertama, garis panduan produk halal. Prosedur pemeriksaan halal produk dan premis. Yang kedua, prosedur permohonan sijil pengesahan. Bagi prosedur pemeriksaan halal produk dan premis, pemeriksaan akan dilakukan kepada permohon selepas membuat pembayaran. Bagi prosedur permohonan sijil pengesahan,
Jabatan yang terlibat akan mengeluarkan sijil halal selepas pemohon telah mematuhi syarat yang ditetapkan. Kita pergi kepada bahagian kedua, perlabelan dan logo halal. Yang pertama, pengadu dan penipuan produk makanan, iaitu pencampuran asal bahan mentah kepada bahan-bahan lain seperti susu mengandungi pengawet. Yang kedua, bahan tambah yang berpotensi daripada sumber haiwan yang kita ragui. Nama saya Jabez Taran, dari kelas PMMV 1/1. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang rumusan dan cadangan bagi kumpulan kami. Oke. Di sini kami dapat rumuskan bahwa organisasi piawaian antarabangsa ISO harus dilaksanakan bagi memastikan kualiti sebuah syarikat dan organisasi. Seterusnya, UIS-ISI 2020 dilancarkan sebagai usaha untuk mencapai kecemerlangan kualiti. Piawaian ini berdasarkan kaedah Islam dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan mutlak yang berkonsepkan halal dan tayyib. UIS dan ISI 2020 memberi banyak kesan positif dalam sektor ekonomi menerusi industri makanan. Seterusnya, cadangan. Kerajaan Malaysia dan agensi-agensi seperti JAKIM, Halal Industry Development Center, HDC dan lain-lain haruslah bekerjasama dalam menguatkuasakan undang-undang halal ini bagi mencapai kemajuan dalam sektor ekonomi. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.